Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan kelas kita minggu yang keempat, iaitu mata pelajaran Jawi. Dan hari ini Ustaz nak cover dua tajuk terus, iaitu Hamzah di bawah huruf alif dan Hamzah tiga suku. Baik, sebelum ni kita ada belajar berkenaan dengan kedudukan huruf hamzah, kan? Kedudukan huruf hamzah ada terbahagi kepada 5. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar, tapi sebelum itu sama-sama kita menadah tangan dan kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak ulang kaji ataupun kita nak teruskan topik kita, iaitu Hamzah di bawah huruf alif dan Hamzah tiga suku. Okey? Baik. Seperti yang kita sedia maklum dulu minggu yang kedua Ustaz ajar Jawi, Ustaz cerita ada 5 kedudukan huruf Hamzah. Hamzah di atas huruf alif, Hamzah di bawah huruf alif, Hamzah tiga suku, Hamzah sejajar atau Hamzah setara, dan yang terakhir Hamzah berumah. Jadi 2 minggu lepas Ustaz dah ajar Hamzah di atas huruf alif. Jadi hari ini kita nak revision balik, kita nak ulang tayang balik ataupun kita nak ingat balik apa itu Hamzah di atas huruf alif. Begini keadaannya ya anak-anak. Okey. Keadaannya sebegini rupa. Hamzah di atas huruf alif, begitu. Okey. Bila masa keadaan Hamzah di atas huruf alif? Baik, yang pertama yang ini. Pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif, semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okey, itu adalah Itu adalah dia punya keadaan dia. Baik, yang kedua, apabila kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif bunyi I dan U dan menerima imbuhan di seka. Bunyi I dan U. Okey, dan menerima imbuhan di seka. Okey, kita tengok contoh. Okey, contohnya kalau kita tengok kat sini. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, yang pertama, semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan menerima imbuhan awalan di, se, ke. Okey, baik, kita tengok diajar. Okey, diajar ni kata dasarnya bermula dengan huruf alif. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya ialah ajar. Dan dia bermula dengan huruf alif. A ni untuk untuk alif kalau kita buat padanan huruf, kan. Dan dia menerima imbuhan di ataupun se ataupun ke. Jadi diajar ni dia imbuhan di lah. Jadi kalau kita ikutkan, kalau kita nak eja ajar je, kalau kita eja kata dasarnya, ajar, ejaannya begini. Alif, jim, ra. Tetapi apabila masuk dengan imbuhan di, kita tak boleh biarkan alif itu alif semata-mata. Tidak, perlu diletakkan hamzah di atas huruf alif menandakan maksud perkataan itu adalah diajar. Okey? Jelas semua? Semua boleh jelas? Okey, baik. Sama juga dengan perkataan seulas. Seulas. Kata dasarnya adalah ulas yang bermula dengan huruf alif. You huruf alif ke? Ya. You kalau pada awal kata dia bermula dengan alif, wow. Jadi bermula tak dengan huruf alif? Bermula dengan huruf alif. Kalau kita eja ulas, alif, waw, lam, sin. Okey? Tapi apabila masuk dengan imbuhan se, maka kita perlu letak alif hamzah di atas huruf alif. Okey? Begitu juga dengan ejaan ke istana. Okey? Kalau eja istana sahaja, okey, kita eja istana sahaja, alif, ya, sin, ta, alif, nun. Okey? Ini ejaan istana. Tak ada hamzah pun dekat atas alif. Tapi apabila kita masukkan huruf kaf membawa imbuhan ke, kita tak boleh biarkan alif ini tidak ada hamzah. Nanti dia akan jadi ka istana. Dia tak jadi ke istana, dia akan jadi ka istana. Adakah itu yang kita nak? Tidak. Yang kita nak ke istana. Jadi alif ini perlu diletakkan hamzah. Jadi ingat, keadaan pertama ialah diletakkan pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan menerima imbuhan di, se, ke. Okey, dal,
sin dan kaf. Boleh faham semua? Boleh faham? Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita pergi kepada keadaan yang kedua. Masih lagi Ustaz ulang kaji ni, hamzah di atas huruf alif. Yang kedua apabila kata pinjaman bahasa Arab, okey, dia adalah kata pinjaman bahasa Arab. Ni bahasa Arab dulu, ingat kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif. Dia mula dengan huruf alif, bunyi i dan bunyi u. Bukan bunyi i, bunyi i dan bunyi u. Dan juga dia menerima imbuhan di seka. Baik, dekat perkataan seikhlas, ada imbuhan di seka tak? Ada. Se adalah imbuhannya. Jadi ikhlas ni, kalau kita ingat, kalau kita tengok balik, ikhlas adalah kata pinjaman bahasa Arab, ikhlas. Bila kita eja ikhlas bermula dengan huruf I, kalau kita tengok eja jawi ikhlas, alif, kha, lam, sad. Kan? Tapi apabila masuk dengan imbuhan se, alif itu perlu letakkan hamzah di atasnya. Okey? Begitu juga dengan ejaan keimanan dan juga diusulkan. U ni adalah untuk contoh bunyi U. Yang I tadi ni contoh untuk iman dengan bunyi I. Okey, boleh? Jelas? Jelas semua? Kalau jelas lambai kamera. Alhamdulillah. Okey. Itu adalah hamzah di atas huruf alif. Sekarang Ustaz nak masuk kepada hamzah di bawah huruf alif. Begini keadaannya. Okey, hamzah di bawah huruf alif adalah kedudukan hamzah yang kedua lah. Yang pertama hamzah di atas. Yang kedua ialah hamzah di bawah huruf alif. Kalau kamu tengok, beginilah keadaannya. Katakanlah garisan ini adalah garisan buku tulis kamu. Jadi tulisannya beginilah. Okey. Baik, ada 3 keadaan yang menyebabkan kita kena tulis alif hamzah di bawah huruf alif. Ada 3 keadaan, ada 3 sebab, ada 3 punca. Kenapa kita kena tulis hamzah itu di bawah huruf alif? Baik, yang pertama yang ini. Apabila kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf alif dan hamzah di bawahnya kekal. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita jumpa satu perkataan kata dasar bahasa Arab, okey? Dia adalah kata dasar bahasa Arab yang memang ejaannya itu ada huruf hamzah di bawah huruf alif, maka perlu dikekalkan. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan kita semua jangan conteng ya. Okey, kita kena tulis hamzah di bawah huruf alif adalah apabila kata serapan bahasa Inggeris yang menggunakan huruf i ataupun alif ya ataupun i sengkang sebagai kependekan kata elektronik. Apa benda tu? Contoh, kamu pernah dengar e-kamus? Pernah dengar e-kamus tak? Kamus elektronik. Pernah dengar? Kamus elektronik. Kamus yang guna internet ataupun e-book. Pernah dengar? E-book. Kan? E-book, electronic book. Buku elektronik yang tengok dekat handphone je, tak perlu dah nak ada tengok buku. Pernah tengok tak e-game, sukan secara online? Pernah dengar? Pernah tengok dekat Facebook orang main game dalam Facebook. Itu adalah antara itu maksudnya ejaan e-kamus. Bila ada ejaan e-kamus, contoh ada i sengkang ni, biasanya hamzahnya berada di bawah huruf alif. Okey, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga ialah kata seru Macam mana nak eja macam ni. Okay, nanti kita tengok macam mana contoh dia. Okey, baik. Setakat ni nak cakap hamzah di bawah huruf alif ada 3 keadaan. Pertama, pada kata dasar perkataan bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif, hamzahnya di bawah, maka kekalkan. Memang dah sejak azali ejaannya macam tu, ada hamzah di bawah alif, kekalkan. Okey, yang kedua, kata serapan bahasa Inggeris yang ada perkataan i kat depan, i sengkang. Nanti kita tengok contoh. Dan yang ketiga, apabila kamu nak eja kata seru jadi ejaannya macam mana nanti kita tengok. Baik. Kita tengok contoh. Baik, yang pertama, kata dasar perkataan bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan hamzah di bawahnya dikekalkan. Okey. Tengok yang pertama, Islam. Bila kita eja Islam, kalau ikutkan Islam ni adalah perkataan bahasa Arab. Dan Islam ini memang ejaannya alif, hamzahnya tu di bawah alif. Maka kekalkan saja, tak perlu tukar-tukar. Kalaulah dia masuk dengan imbuhan ke, di seka tu pun,
kekalkan juga hamzahnya di bawah huruf alif. Contohnya keislaman. Nampak tak? Keislaman. Ejaan dia macam mana? Okey, Ustaz ambil pen sekejap. Islam, ejaan dia macam ni. Memang daripada awal ejaan dia hamzah di bawah huruf alif. Tapi tadi kita belajar kalau masuk imbuhan di seka, hamzah di atas huruf alif. Tapi tidak pada perkataan Islam. Sebab Islam ini asalnya memang ejaannya hamzah di bawah alif. Walau macam mana masuk huruf di ke, se ke, tak kisahlah imbuhan di seka ke masuk pada perkataan Islam, hamzahnya perlu dikekalkan di bawah huruf alif. Jelas? Okey? Baik. Perkataan kedua, Istanbul. Istanbul ni kalau kita eja, dia memang begini ejaannya sebab dia adalah kata pinjaman bahasa Arab. Alif, hamzah di bawah alif, sin, ta, nun, bawah lam. Ni ejaan Istanbul. Okey? Contohlah kalau Ustaz kata nak eja, okey, cuba eja ke Istanbul. Ustaz tambah perkataan ke dekat depan. Masukkanlah huruf kaf kat sini. Tapi hamzah ini kekalkan sahaja. Ke Istanbul. Tidak perlu letak hamzah di atas huruf alif walaupun dia masuk dengan diseka. Okey, jelas sekarang ni? Faham? Jelas tak? Jelas tak? Siapa jelas tolong angkat, tolong lambai kamera. Faham tak? Okey, faham. Okey. Baik. Dan yang ketiga, Israel. Israel ni kalau kita eja dalam perkataan Jawi pun memang ejaannya sebeginilah. Alif, hamzah di bawah alif, sin, ra, alif, hamzah, ya, lam. Israel. Kalau Ustaz nak tambah di kat depan, di Israel, Ustaz nak cakap tentera Zionis ada di Israel. Contoh apa ni perkataannya, ayatnya. Di ni tadi kamu belajar kalau masuk imbuhan di seka pada perkataan kata dasar yang bermula dengan huruf alif ataupun bunyi i, kan kena letak hamzahnya di atas huruf alif. Tetapi Israel ni tidak, hamzahnya mesti di bawah sebab asal-asal Israel memang dah ada huruf hamzah di bawah huruf alif. Jadi kekalkan sahaja, tidak perlu tukarkan hamzah itu ke atas. Okey, jelas? Okey, baik. Macam inilah macam saya cakap tadi, yang merah ni. Jika kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf alif dan hamzah menerima imbuhan awalan di seka, kedudukan hamzah kekal di bawah huruf alif. Tengok contoh se-Islam ni. Walaupun ada imbuhan se dekat depan, Islam itu tetap hamzahnya di bawah sebab asal-asalnya Islam ini adalah ejaannya hamzah di bawah. Sama juga dengan perkataan diislamkan. Okay. So mudah setakat ini ejaan untuk hamzah di bawah ni tak banyaklah. Islam, Istanbul, Israel. Inilah biasa yang jumpa dalam buku teks. Okey. Jelas? Faham? Cuba lambai sikit kalau faham. Okey, baik. Tak apa, nanti kita tengok macam mana kita buat latihan, mungkin kamu lebih faham kat situ. Okey, baik. Selesai untuk keadaan yang pertama. Hamzah di bawah huruf alif ada 3 keadaan. Keadaan pertama adalah pada kata pinjaman bahasa Arab yang memang ejaan asal-asalnya memang dah ada hamzah di bawah huruf alif. Kalaupun dia masuk dengan imbuhan di seka, tak perlu ubah. Kekalkan sahaja hamzahnya di bawah huruf alif. Baik. Poin yang kedua ataupun keadaan yang kedua apabila hamzah di bawah huruf alif ialah kata serapan bahasa Inggeris yang menggunakan huruf E sebagai kependekan kata elektronik. Baik, cuba tengok contoh. E-kamus. E ni maksudnya elektronik. Tapi ada dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, boleh dipendekkan, di short formkan. Jadi elektronik tu E je. Okay? E-kamus. Maksudnya kamus elektronik. So nak eja E ni macam mana? Macam mana nak eja E? Allahu Akbar. Nak eja E ni. Nak eja E ni begini. Alif, hamzah di bawah ya, bawah alif dan huruf ya. E. Itu maksudnya E. Kalau kamu tulis, E itu hanyalah huruf. Kamu buat padanan huruf biasa. Ustaz, E kalau bermula E huruf vokal. Vokal kalau bermula kat depan alif ya je. Kan? E. Dia tidak membawa maksud elektronik. Dia hanya membawa maksud E sahaja. Okay? Bila kamu letak hamzah di bawah, barulah kita faham E ni adalah E yang membawa maksud elektronik. Dan perlu ada sengkang. Sebab kat sini ada sengkang kan? Barulah eja kamus. Kenapa kamus ini K-nya huruf Qaf? Sebab kamus adalah ejaan bahasa Arab. Maka K itu adalah huruf Qaf. Bukan huruf Kaf. Okay? Baik, kedua, email.
Sama juga I ini ejaannya alif ya, tapi alifnya ada hamzah di bawahnya. Mel M-E-L adalah mim ya dengan lam. Mel awak sebut I taling, bukannya I pepet. Awak tak sebut email, awak sebut email. Okey. Baik, last sekali I buku. I dan ejaan buku. Okey, jelas? Boleh dapat? Boleh semua? Okey, alhamdulillah. Kalau tak faham tak apa, nanti kamu boleh tanya. Tapi kalau kamu ulang-ulang balik tengok video ni nanti, mungkin kamu boleh jelas. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada ini sebab yang kedua, keadaan kedua. Pertama tadi, kenapa kena tulis hamzah di bawah alif? Pertama sebab kata pinjaman bahasa Arab yang memang asal-asalnya memang ada hamzah di bawahnya. Di bawah alif lah. Yang kedua adalah apabila kamu jumpa yang I sengkang. So ejaan dia macam ni je. Tak payah fikir panjang-panjang. Senang je nak jawikan. Ingat yang ada I sengkang ni, ejaannya alif, hamzah di bawah alif dengan ya. Okey. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga adalah pada ejaan kata seru Ustaz bagi perkataan contohnya, okey, jawikan perkataan IH. Jadi ejaan dia macam ni, alif, hamzah di bawah alif, ya dengan ha. Baik, katalah awak tak letak hamzah ya. Awak eja alif, ya, ha. Awak buat padanan huruf I kat depan, alif, ya, H, ha. Dia akan jadi apa? Nak tanya sikit. Dia akan jadi ayah. Sedangkan kita nak eja tapi kalau awak tak letak hamzah, dia akan jadi ayah. Dah salah. Jadi sepatutnya kita kena letak hamzah di bawah, barulah kita faham, oh ini maksudnya bukan ayah. Okey? Baik. Jelas? Jelas semua? Jelas. Okey. Akil Akmal, buka mikrofon, Ustaz nak tanya sikit. Ada berapa keadaan? Akil, ada berapa keadaan hamzah di bawah alif? Ada berapa keadaan? 3 keadaan. Okey, bagus Tania. Okey. Seterusnya Ustaz nak minta Ahmad. Ahmad, buka mic. Okey Ahmad. Tadi dia kata ada 3. Okey, ada 3 keadaan hamzah di bawah huruf alif. Cuba bagi salah satu daripada 3 tu. Ni yang kat depan ni, yang tengah dekat skrin awak ni. Kata seru. Okey, bagus. Baik, ada 3 ya anak-anak, adik-adik semua, ada 3. Pertama, kata pinjaman bahasa Arab, okey. Yang kedua, kata pinjaman bahasa Inggeris yang ada kamus i tu, dan yang terakhir adalah kata seru. Okey. Baik. Seterusnya, kita masuk terus kepada tajuk yang ketiga, iaitu ataupun kedudukan hamzah yang ketiga, iaitu hamzah 3 suku. Baik, hamzah 3 suku macam ni keadaannya. Kamu tengok betul-betul. Macam ni keadaan hamzah 3 sukunya. Alif, hamzahnya berada di sini. Hamzah 3 suku. Dia berada di sebelah huruf hamzah. Tapi kalau ikutkan kan, sebab ni Ustaz tulis komputer, jadi mungkin tak berapa tepat. Jadi yang tepatnya begini. Cuba kamu tengok ni. Ni alif. Dan hamzah 3 sukunya, dia bukan berada di bawah ni. Salah. Dia bukan sama baris. Dia tak sama baris. Yang dekat dalam skrin ni tak berapa betul sebab menggunakan komputer kan. Jadi tak berapa tepat. Jadi yang tepatnya begini. Dia berada di atas sedikit daripada huruf alif. Okey? Dia berada atas sedikit. Dia bukan atas. Dia sebelah huruf alif tapi dekat atas ni. Okey, ini garisan. Awak boleh tengok yang Ustaz tengah conteng ni. Ini baru betul keadaan hamzah 3 suku. Okey? Ini alif. Hamzahnya di sini. Okey, kalau hamzah di atas begini. Kalau hamzah di bawah begini. Tapi kalau hamzah 3 suku dekat sebelah ni je. Okey, boleh dapat? Boleh dapat tak semua? Okey, itu hamzah 3 suku Okey, hamzah 3 suku ni ada 6 keadaan.
Ataupun ada 6 sebab-sebab kenapa kita kena tulis hamzah itu 3 suku. Banyak, ada 6. Okey? Ada 6. Okey, kita akan hurai satu-satu. Kita pergi satu-satu terus. Senang. Okey, yang pertama. Kan Ustaz kata tadi hamzah 3 suku ada 6 sebab kan? Sebab yang pertama ialah apabila kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A. Bunyi vokal A ataupun dan menerima imbuhan an dan i. Contoh, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A. Contoh, cuba awak tengok perkataan. Okey, imbuhan an kita pergi kepada imbuhan an dulu. Imbuhan an. Baik, ini adalah kata dasar cela yang Ustaz gariskan ni. Cela. Dia adalah kata dasar yang berakhir dengan bunyi vokal A. Nampak tak vokal A ni? Vokal A lah kan, bunyi A. Bunyi vokal A. Cela. Dan dia menerima imbuhan an. Okey, kalau kita eja cela, okey, kalau kita eja cela, macam ni je eja cela. Ca lam alif, betul? Betul tak kalau kita eja cela? Ca lam alif kan? Tapi apabila menerima imbuhan an, kalau orang yang tak tahu mungkin dia akan eja macam ni. Ca lam alif, lepas tu ada an, dia tambah alif, dia tambah nun. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Okay, kalau salah tolong geleng Salah. Okey. Apabila kita berjumpa keadaan begini, ada kata dasar yang berakhir dengan vokal A dan dia menerima imbuhan an, maka ini tak perlu dah letak alif. Okey? Tak perlu dah letak alif. Tinggal letakkan sahaja hamzah nun sebab kat sini dah ada. Nampak? Celaan. Kalau ikut tengok kat sini tak berapa nak kena kan sebab hamzahnya, sebab ni tulisan komputer kan. Jadi celaan dia ejaan dia macam ni. Hamzah nun. Celaan. Okey. Yang kedua, bacaan. Kalau kita eja baca, ba alif ca, betul tak? Kita eja baca ba alif ca. Kenapa tak ada alif? Sebab ada suku kata ada vokal A pada dua suku kata a kan. A hukum dia kalau a yang kedua perlu dibuang. Okey. Bacaan, dan bila ada imbuhan an kita kena datangkan balik alif. Ba alif baca alif, ba alif ca alif hamzah 3 suku nun. Macam inilah ejaannya. Yang kedua, kebendaan. Yang ketiga, kebendaan. Ejaan dia kaf ba nun dal alif hamzah 3 suku nun. Yang keempat, kesukaan. Kaf sin waw kaf alif hamzah nun. Hamzahnya hamzah 3 suku Sebab apa? Sebab kita ada jumpa kata dasar suka yang diakhiri dengan vokal A ataupun bunyi A dan diakhiri dengan dan menerima imbuhan an di belakangnya. Okey, itu yang pertama. Yang pertamalah. Yang keduanya, dia menerima imbuhan i juga. Contohnya tadi harga. Harga. Kata dasar harga ini berakhir dengan bunyi vokal A. Betul tak? Dia berakhir dengan bunyi vokal A. Maka dia lepas tu pula dia menerima imbuhan i ataupun I. Dia akan jadi harga i. Jadi macam mana nak eja? Tambahkan sahaja hamzah 3 suku. Hamzah itu perlu hamzah 3 suku. Boleh dapat tak? Kalau ditengok ulang-ulang insya-Allah boleh. Seterusnya meredai. Okey, ini ejaannya merasai. Mim ra alif sin alif hamzah 3 suku dengan ya. Dicintai dal caya nun ta alif hamzah 3 suku dan huruf ya. Okey, boleh? Oh, Ustaz ada lagi 8 minit sahaja. InsyaAllah Ustaz cuba cepat. Okey. Kalau tak cepat Ustaz ambil 3 sahaja, nanti kita akan sambung. Okey. Baik. Seterusnya. Sebab yang kedua. Tadi sebab hamzah 3 suku yang pertama ialah kata dasar yang berakhir dengan vokal A. Kemudian dia terima imbuhan an dan i. Yang kedua, kata dasar juga. Dia diakhiri dengan bunyi vokal U. Vokal U. Vokal U dan dia menerima imbuhan I. Contohnya tadi, oh minta maaf Ustaz tak ni ada silap sikit tadi kat sini. Ustaz tak ni lagi. Okey, contohnya kalau kita tengok kat sini Ustaz ni balik.
Didahului. Macam mana nak dijawikan? Didahului. Okey. Hamzah 3 suku. Ya, didahului. Okey. Sama juga dengan dibaharui. Dibaha alif, ra, waw, hamzah 3 suku dan ya. Ni dibaharui. Direstui. Dal, ra, sin, ta, waw, hamzah ya. Direstui. Merindui. Mim, ra, ya, nun, dal, waw, hamzah ya. Okay, ini adalah untuk imbuhan I. Okey, imbuhan I. Kata dasar yang diakhiri dengan bukan kat sini. Kata dasar yang diakhiri dengan vokal U dan ada imbuhan I. Kata dasar U dan I. Okey, itu maksud dia. Okey, boleh Ustaz kena cepat sebab Ustaz ada masa lagi 5 minit saja. Ustaz nak satu lagi, lepas tu kita buat latihan sikit. Okey. Last kali adalah diftong. Yang ketiga lah, patutnya ada 6. Yang ketiga, diftong au, au dan ai di awal suku kata. Baik, contoh diftong au, au, auto. Macam mana nak eja auto? Auto ni awak kena ada alif dan hamzah 3 suku. Okey. Lepas tu barulah awak ikut waw, ta, waw. Audio, aura, aur. Jadi au tu kamu kena eja dengan alif dan hamzah 3 suku. Boleh? Okey, barulah masukkan dengan waw dengan ejaan yang seterusnya lah. Okey. Kalau diftong ai, ai. Okey, ice cream, icing dengan ai. Ini antara contoh-contoh yang kita boleh tengok. Apabila kamu jumpa diftong au ataupun diftong ai dekat awal kata. Ini diftong au tapi dekat awal kata. Ini diftong ai dekat awal kata. Maka ejaannya ialah alif dan hamzah. Hamzah tu mesti 3 suku. Okey, boleh? Boleh Okey, baik. Ustaz sampai yang ketiga saja. Yang keempat, 5, 6 ni Ustaz akan sambung next class sebab tak sempat. Okey, Ustaz nak pergi latihan sikit. Kita ada masa 5 minit. Ustaz nak minta Zulaika. Zulaika buka mikrofon. Okey, Nurin Zulaika. Se-Islam. Ejaan mana yang betul? Kuning ke merah? Se-Islam. Kuning. Kuning. Sebab, kenapa kuning? Sebab Islam itu adalah ejaan bahasa Arab dah. Dan memang ejaan Islam itu hamzahnya di bawah huruf alif. Dan walaupun dia masuk dengan imbuhan se, tapi dia tetap hamzahnya di bawah. Okey, betul. Warna kuning. Bagus, tahniah. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita minta lelaki pula. Lelaki Ustaz nak minta Faiz Faizal. Faiz Faizal, buka mikrofon. Okey Faiz, macam mana ejaan Istanbul? Kotak kuning atau kotak merah? Kuning. Kotak kuning. Bagus sebab Istanbul adalah perkataan bahasa Arab dan apabila bahasa Arab bermula dengan huruf I ataupun bunyi I, maka ada ejaannya adalah alif hamzah di bawah huruf alif. Tahniah Faiz Faizal. Baik, seterusnya. Email Ustaz nak minta Nurul Haniza Maisha. Buka mikrofon. Nurul Haniza Maisha. Okey Haniza. Lagi sekali buka. Okey Haniza Maisha. Email. Macam mana ejaan yang betul? Kotak kuning atau kotak merah? Ya, tak dengar. Kotak merah ke kuning? Merah. Okey, baik, betul. Sebab apa? Sebab Ustaz dah cakap, kalau ada kamu jumpa ejaan jawi yang nak suruh jawikan I sengkang, ejaan dia mesti alif hamzah di bawah alif dan huruf ya. Okey, baik. Tahniah Haniza. Seterusnya, Ustaz nak minta Fizwan. Muhammad Fizwan, buka mikrofon. Okey Fizwan, macam mana nak eja kuning atau merah?
Merah. Merah sebab adalah kata seru. Jadi ejaannya yang ada amzah di bawah huruf alif. Kalau yang kuning tu ejaannya ialah ayah. Okey, betul merah Tania Fizwan. Okey, baik. Okey, bagaimanakah bentuk amzah 3 suku? Ustaz nak tanya siapa ya lagi yang ada ni? Ini tak ada buka kamera pun, tak nampak kamera, tak nampak muka. Siapa? Mia Alisa. Mia Alisa buka mikrofon. Okey Mia, bagaimana bentuk amzah 3 suku? Kotak merah atau kotak kuning? Kotak kuning. Kotak kuning. Alhamdulillah tahniah, betul ya. Yang ini amzah di bawah alif, yang ini amzah 3 suku. Baik. Last one. Dicintai. Umar Fawaz buka mikrofon. Umar, macam mana eja dicintai Umar? Kotak kuning ke kotak merah? Kotak merah. Kotak merah. Baik. Hamzah yang ini betul sebab hamzahnya hamzah 3 suku. Yang ini hamzah berumah, kita tak belajar lagi. So ejaan dicintai seperti yang kotak merah yang seperti Umar Fawaz bagi tahu. Okey Tanya. Okey, yang ini sikitlah satu last sebelum habis. Ada lagi 1 minit. Danish Irsyad, buka mikrofon. Okey Danish, automatic macam mana ejaan dia? Kuning ke merah? Merah. Merah, automatic K dekat belakang huruf apa? Kuning. Kuning. Sebab automatic adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Jadi K-nya mestilah huruf kaf, warna kuning. Baik, tahniah Danish Irsyad. Okey, jadi Ustaz rasa yang lain-lain ni ada lagi latihan. Cumanya tak belajar lagi tapi tak sempat. Okey, jadi Ustaz rasa itu saja. Ustaz harap kamu semua faham. Boleh faham, kalau tak faham cuba ulang-ulang, dan kalau tak faham boleh tanya Ustaz sebab mungkin agak complicated sikit. Boleh PM tanya Ustaz macam mana sebenarnya ejaannya, nanti Ustaz terangkan. Tapi untuk pengukuhan Ustaz akan bagi latihan secara Google Form. Kamu boleh jawab dan insya-Allah kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Okey? Sekian saja, terima kasih. Kalau tak ada tak faham boleh jumpa pula, boleh message. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.